memang syarat yang kita bagikan, tol yang syarat kita kenakan, semua residen ini perlu dikeluarkan kepada negara ini. Berkenaan dengan pertanyaan daripada yang Wabi tadi, kita sebenarnya, saya tak perasan tadi, Merbuk kawan, tapi tak tahu tempat dia di mana. Berkenaan dengan reka bentuk ini sebenarnya mesti memang memandangkan peranan yang sangat penting. 2 malam lepas kita telah membagi award Good Design Mark kepada lebih kurang 36 industri yang berjaya membuat desain atau yang terbaik. Jadi itu pasalnya melalui Sekretariat SIRIM yang ada Majlis Reka Bentuk Malaysia memang mesti memainkan peranan penting untuk memudahkan reka bentuk di Malaysia ini. Tuan Yang Pertua, saya teruskan lagi program Satu Nita yang ditanyakan. Saya ingin menyentuh pula mengenai program TUYU ataupun Satu Nita yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paris Sulong. Untuk maklumat ahli yang berhormat, program Satu Nita atau dikenali TUYU Satu Nita atau lebih dikenali Satu Nita masih lagi aktif melatih usahawan wanita IKS untuk memulakan perniagaan atau talian. Bagi saya satu, kejap. Tapi dia bukan TUYU wanita, dia satu tu wanita.my. Tak apalah. Tapi dia punya singkat dia Satu Nita lah. Bagi yang tu dipaparkan dalam kita punya blog. Pada tahun bukan dalam kita punya website. Pada tahun lepas selama 526 wanita IKS telah pun dilatih melalui program ini. Sasaran pada tahun ini pula adalah selama 1,800 orang IKS, 1,800 wanita IKS di mana 300 daripadanya adalah melalui program inovasi inklusif yang diterapkan oleh MOSTI, yang mana program ini akan diteruskan, iaitu membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam membangunkan perniagaan dalam talian menerusi bengkel latihan, membina komuniti sokongan padu terdiri pada usahawan wanita yang dapat mengembangkan inisiatif Satu Nita ini menerusi rangkai kerja latihan dan bantuan bersama dan membabitkan pembinaan platform atas talian yang khususnya iaitu www.satunita.my bagi menyediakan peluang perniagaan berlandaskan e-dagang kepada usahawan wanita di Malaysia. Ada ditanyakan perbezaan antara Satu Nita dengan program GMBO. Perbezaan di antara program Satu Nita dan program GMBO khususnya adalah program Satu Nita menyediakan latihan pembangunan usahawan platform e-dagang melalui bengkel yang diadakan, manakala program GMBO tidak menyediakan latihan. Yang kedua, program Satu Nita tidak menawarkan grant kepada peserta, namun program GMBO menawarkan grant berbentuk tunai sebanyak RM1,000 untuk pemohon yang layak. Yang ketiga, pada masa ini program Satu Nita adalah khusus untuk usahawan wanita sahaja berbanding dengan program GMBO yang terbuka pada usahawan mikro tetapi keutamaan diberi kepada usahawan wanita, dan program Satu Nita mempunyai platform e-dagang khusus untuk usahawan menjalankan perniagaan atas talian iaitu www.wanita.my dan memberikan nama domain .my bagi setiap wanita IKS yang menyediakan program ini berbanding dengan program GMBO yang mensyaratkan pemohon harus telah mempunyai laman sesawang.com.my ataupun .my bagi memasarkan perniagaan mereka selain daripada laman sosial yang digunakan. Namun domain lain seperti .net.my, .org.my, .edu.my boleh juga digunakan. Daripada penjelasan tersebut, apa yang dapat disimpulkan di sini ialah tidak ada berlaku pertindihan di antara program Satu Nita dan GMBO. Program Satu Nita dan Get Malaysian Business Online atau GMBO mempunyai objektif berbeza. Program Satu Nita menekankan bengkel latihan berkaitan pembangunan perniagaan atas talian wanita IKS dengan menggunakan alamat internet .my bagi, manakala GMBO pula menyediakan grant perniagaan untuk disalurkan terus kepada pemohon yang layak, yang mana di antara syaratnya haruslah mempunyai nama domain .my di bawah kategori .com.my, .my, .net.my, .edu.my, .org.my. Maka program Satu Nita berfungsi sebagai pelengkap kepada GMBO di mana peserta yang telah mengikuti bengkel Satu Nita yang telah diadakan telah memenuhi salah satu syarat untuk mendapat pembiayaan grant di bawah program GMBO iaitu usahawan wanita mempunyai nama domain berakhir .my dan laman sesawang yang aktif. Tuan-tuan, saya teruskan untuk penyelidikan pertanyaan berkenaan dengan pendidikan dan pembangunan. Tuan Yang Dipertua, kegiatan R&D sememangnya memainkan peranan penting dalam melonjakkan ekonomi negara.
Menyinari hakikat ini, kerajaan di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri sentiasa mengutamakan pembangunan sektor R&D. Ahli-ahli Yang Berhormat juga telah sedia maklum bahawa MOSTI juga telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan pembiayaan dalam bentuk dana dan grant bagi tujuan meningkatkan pertumbuhan aktiviti pendidikan, pembangunan dan pengomersialan. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-9, 2006 sampai 2010, MOSTI telah menyediakan 16 jenis dana berbentuk grant dengan jumlah keseluruhan peruntukan adalah sebanyak 2.9 bilion, merangkumi ketiga-tiga peringkat R&D, RD&C. Dana tersebut ditawarkan kepada syarikat PKS, institusi pendidikan dan institusi pengajian tinggi untuk menjalankan projek RD&C termasuk sektor ICT. Bagi tujuan menyokong dan menggalakkan peningkatan R&D di kalangan penyelidik institusi pendidikan di negara ini, peruntukan ke atas R&D telah bertambah. Dalam bajet 2013, peruntukan R&D telah diluluskan kepada MOSTI berjumlah 389.5 juta. Jumlah ini adalah lebih tinggi daripada jumlah diperuntukkan pada tahun 2012, iaitu sebanyak 173.6 juta, dan tahun 2011 yang hanya 133.2 juta. Bagi dana Science Fund pula meningkat kepada 100 juta berbanding dengan 50 juta pada tahun 2012. Bagi dana pra-pengomersialan, peruntukan 2013 ialah sebanyak 130 juta berbanding 50 juta pada tahun 2012. Peruntukan bagi dana Commercialization of R&D Funding, CRDF, bagi tahun 2013 ialah 100 juta berbanding 30 juta pada tahun 2012. Manakala dana Bioteknologi Commercialization Funding, BCF, adalah sebanyak 46.5 juta berbanding dengan 10 juta pada tahun 2012. Bagi saya habiskan, saya nak habiskan. Selain itu, dana bagi R&D untuk bidang sosial turut disediakan oleh MOSTI. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sebanyak 13.8 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-9 bagi membiayai 104 projek R&D bidang sosial. Di dalam rancangan Malaysia ke-10 pula, hingga akhir Ogos 2012, sebanyak 1.9 juta telah diluluskan, 1.9 juta telah diluluskan bagi membiayai sebanyak 16 projek R&D dalam bidang sosial di bawah dana Science Fund. MOSTI juga merangkumi bidang ekonomi, pengurusan perniagaan sains sosial dan kemanusiaan. Tuan Yang Pertua, saya juga telah disentuh berkenaan dengan penganjuran World Innovation Forum Kuala Lumpur ataupun WIF Kuala Lumpur. World Innovation Forum Kuala Lumpur yang diadakan pada tahun lepas telah merupakan acara kemuncak, bagi saya habiskan, saya nak habiskan. Masa panjang. Acara kemuncak tahun Gerakan Sains Inovasi 2012 ataupun SG 2012. World Innovation Kuala Lumpur yang diadakan bertujuan mewujudkan budaya inovasi yang baru dan dianjurkan bersama oleh MOSTI dan Yayasan Inovasi Malaysia YAM. Ini adalah tetap diteruskan pada tahun 2013. Pada tahun ini, acara ini dijangka berlangsung selama 3 hari, bermula 12 hingga 14 November 2013. WIF Kuala Lumpur ini akan menghimpunkan pakar inovasi serta para cedikawan pengubah dasar pelaksana inovasi di bawah tema The Future We Desire dengan izin. Secara ringkasnya, WIF Kuala Lumpur 2013 mengandungi 3 elemen teras dengan 9 program satelit yang telah diperincikan kelak dalam laman web WIF Kuala Lumpur atau www.wifkualalumpur.com. Untuk saya amat berbesar hati dan ingin menjemput tuan-tuan Yang Pertua dan semua ahli-ahli yang berhormat untuk turut serta dalam forum ini agar kesemuanya dapat turut bersama-sama dengan kumpulan pakar inovasi dijemput khas bagi menjayakan acara ini sekaligus turut menyumbang kepada pembudayaan inovasi negara. Tuan Yang Pertua, berkenaan dengan perkhidmatan saintifik pula, dalam usaha untuk menjayakan program transformasi, kerajaan GTP, MOSTI serta jabatan dan agensi di bawahnya akan terus komited untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan saintifik. Ini termasuk memberikan penekanan kepada aspek ketepatan, kesegeraan dan kualiti tanpa mengabaikan aspek integriti dan profesionalisme bagi memastikan mutu perkhidmatan yang cemerlang dapat diberi kepada semua yang memerlukan. Tuan Yang Pertua, akhir sekali saya sekian saja penjelasan dihubung yang telah saya bangkitkan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang menyentuh bidang kuasa MOSTI. Bagi mengakhiri pergularan ini, saya mengucapkan terima kasih atas segala teguran dan saranan ahli yang berhormat atas kementerian ini, yang mana semuanya akan memberi perhatian serius dan tindakan yang sewajarnya yang diambil oleh pihak MOSTI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.